Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Alia Arana binti Samsuri A0607 dari Kuliah 2. Merujuk kepada tajuk yang diberikan iaitu ketokohan saintis dan ulama Islam, saya telah memilih satu tokoh saintis yang bernama Omar Al-Khayyam. Jadi, tanpa melengahkan masa, marilah kita teruskan perbincangan ini dengan mengenal pasti latar belakang beliau. Nama asal beliau ialah Ghiyatuddin Abu Al-Fatah Umar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayyami. Perkataan Khayyam adalah kata pinjaman bahasa Arab yang bermakna pembuat khemah. Beliau juga digelar sebagai Omar Khayyam kerana himpunan puisinya iaitu Rubaiyat Omar Khayyam. Omar Khayyam telah lahir di Nishapur, Iran atau lebih dikenali sebagai Parsi pada 18 Mei tahun 1048 dan wafat pada 4 Disember tahun 1131. Pada waktu itu, beliau sudah pun mencecah usia 83 tahun. Beliau juga merupakan seorang tokoh matematik Muslim dan ahli falsafah sains yang terkemuka dalam dunia Islam. Seterusnya, kita beralih kepada kehidupan atau dalam kata lain, iaitu kronologi hidup Omar Al-Khayyam. Omar Al-Khayyam dilahirkan pada tahun 1048 di Nishapur, iaitu tempat di mana beliau menghabiskan masa kecilnya. Pada sekitar tahun 1070, dia berpindah ke Samarkand di mana dia mula mengarang risalah yang terkenal mengenai algebra iaitu di bawah naungan Abu Tahir Abdul Rahman Ibnu Alaq Gabenor dan Ketua Hakim Bandar. Pada tahun 1073, perdamaian disimpulkan dengan Sultan Malik Shah yang telah melakukan serangan ke atas kekuasaan Karakhanate. Khayyam memasuki khidmat Malik Shah pada tahun 1074 ketika dia diundang oleh Wazir Besar Nizam Al-Mulk untuk bertemu Malik Shah di Bandar Mah. Khayyam kemudiannya ditugaskan untuk mendirikan sebuah balai cerap di Isfahan dan memimpin sekumpulan saintis dalam menjalankan pemerhatian astronomi yang bertujuan untuk menyemak semula kalender Parsi. Perjanjian ini mungkin bermula pada tahun 1076 dan berakhir pada tahun 1079. Omar Khayyam meninggal dunia pada tahun 1131 pada usia 83 tahun di kampung halamannya di Nishapur. Beliau telah dikebumikan di makam Omar Khayyam yang masih lagi wujud sehingga sekarang. Mari kita teruskan diskusi kita ini dengan beralih kepada sumbangan yang diberikan oleh Omar Khayyam. Omar Khayyam memberi sumbangan besar melalui kepakarannya iaitu dalam bidang matematik, astronomi, perubatan serta puisi dan syair. Di sini, saya ingin menekankan sumbangan besar beliau iaitu dalam bidang matematik dan astronomi. Sumbangan utama beliau adalah dalam bidang matematik, terutama dalam bidang algebra dan trigonometri. Beliau merupakan cendekiawan matematik yang pertama memperkenalkan kaedah penyelesaian persamaan kuib yang bersifat geometrika, di mana beliau telah berjaya mencipta kaedah untuk menyelesaikan persamaan kuasa 3 dengan cara menyilangi parabola dengan bulatan. Selain itu, beliau juga pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuklah persamaan darjah ketiga. Seterusnya, beliau juga menemui kembangan binomial dan menulis kritikan terhadap teori-teori selari Euclid yang kemudiannya tersebar ke barat dan akhirnya menyumbang kepada perkembangan geometri bukan Euclid di sana. Karya agung beliau dalam perkembangan bidang algebra ini ialah bukunya yang berjudul Mazalat fi Al-Jabar wa Al-Muqabilah. Dalam buku ini, Omar Khayyam telah menjelaskan persamaan menurut darjahnya dan memberikan peraturan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik serta kaedah geometri untuk menyelesaikan persamaan kuasa 3 dengan punca nyata. Selain itu, beliau juga memberi sumbangan besar sebagai ahli astronomi. Beliau pernah membuat banyak kajian yang berkaitan dengan pembentukan teori garisan selari. Contohnya, beliau pernah diarahkan oleh
Sultan Saljuk Malik Shah Jalaluddin untuk bekerja di Balai Cerap bersama dengan pelbagai ahli cendekiawan sains yang terkenal. Di sana, beliau ditugaskan untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Omar Khayyam telah berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir tepat dan menamakannya sebagai Al-Tarikh Al-Jalali. Beliau juga telah berjaya menghitung takwim Parsi dengan tepat. Oleh itu, Sultan Saljuk Malik Shah Jalaluddin telah menguatkuasakan takwim yang dibetulkan oleh Omar Khayyam di Eropah. Persoalannya, adakah Omar Khayyam pernah menghadapi sebarang cabaran semasa beliau berkhidmat? Mari kita lihat. Selama 18 tahun, Omar Khayyam mengetuai para ahli sains dan menghasilkan kerja yang amat berkualiti. Ia adalah tempoh yang aman bagi Khayyam di mana situasi politik pada ketika itu memberi peluang kepada beliau untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada kerja-kerja ilmiahnya. Namun begitu, pada tahun 1092, pergolakan politik telah menamatkan tempoh aman tersebut. Pemerintah iaitu Malik Shah telah mangkat pada bulan November tahun itu dan sebulan selepasnya, Nizam Al-Mulk pula telah dibunuh dalam perjalanannya dari Isfahan ke Baghdad oleh satu pergerakan pengganas. Omar Khayyam kini telah kehilangan individu yang menyokong kerja ilmiahnya. Keadaan bertambah buruk lagi apabila ada sekelompok individu yang menyerang cara pemikiran Omar Khayyam yang dikatakan tidak seiring dengan iman. Walaupun begitu, beliau tetap bertahan. Beliau cuba mendapatkan sokongan dan mengambil hati mereka kembali dengan menulis karya yang menjelaskan tentang pemerintah-pemerintah Iran yang dikenali hebat dalam menyokong kerja awam, sains dan pemberian tajaan atau beasiswa. Setelah mengenali Omar Khayyam dengan lebih mendalam, dapat saya simpulkan bahawa jasa dan sumbangan beliau serta pengaruh Omar Khayyam adalah begitu besar, terutamanya dalam perkembangan bidang astronomi dan juga matematik. Justru hasil kerjanya telah mendahului semua ilmuwan dan cendekiawan lain selama berabad-abad lamanya. Akhir kata, oleh itu kita sewajarnya mencontohi Omar Khayyam dalam mengutamakan ilmu pengetahuan kerana orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal seperti dalil yang dinyatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah," yang bermaksud, jika seseorang itu meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak yang soleh. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.